pengarah nak Pusat Asas berinteraksi Sistem dengan kerana orang menjemput a bit kami susah, dalam tapi segmen lama-lama tu last boleh ini. boleh masuklah Sebelum saya kepada mulakan bicara, so sampai izinkan sekarang kita saya tengah testing memulakan program dan ini ataupun slot ini dengan diorang serangkap mudah untuk terima pantun. kita lah. UMT Nak Soho ajar indah dan dia, cantik, kita datang tempat dia, kampus bukan ceria, siang je lah, warganya malam mesra. pun kita datang tempat Kuda dia. laut, spesies yang unik, sukar dicari, payah dijaga. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Muhammad Akmal bin Ali, dan bersama saya pada petang ini kita ada sangat bertuah. Kita ada ketua projek kita dan bersama dengan seorang lagi lah. Okey, mungkin yang seorang lagi ni boleh perkenalkan diri dia. Kalau Prof orang dah kenal. Silakan. Gitu. Lepas tu bila Assalamualaikum lama-lama tu kita tengok layanan warahmatullahi mesra bila kita pergi, wabarakatuh. diorang Okay, saya terima Nur kita Hazila binti kan, Syafi'i, sambutan juga tu sangat usahawan mesra siswa lah. bagi So kat situ projek kita tengok Translasi hubungan Kuda Laut lah. jaringan antara Bersama-sama UMT juga dengan sendiri dengan Akmal komuniti tu kat sangat sini. akrab. So memudahkan kita capai objektif. Okey, kita mulakan sesi kita pada petang ini. Kamera dapat fokus. Mungkin kita boleh mulakan dengan Prof. Boleh Prof terangkan sedikit mengenai projek Kuda Laut ini. Kenapa kita pilih spesies ni untuk diangkat sebagai projek pendidikan di UMT? Silakan Prof. Terima kasih Saudara Amal. Sebenarnya projek Kuda Laut ni pada asalnya dimulakan pada tahun 2008 di Johor. Di mana pada waktu itu kita mendapat aduan daripada komuniti setempat, bilangan populasi kuda laut menurun dengan banyaknya. Selalunya pada waktu itu kalau mereka pergi turun ke pantai ataupun kawasan pesisir, mereka boleh dapat 10 pasang kuda laut Oh, banyak. pada waktu itu. Tapi akhirnya bilangan tu berkurang, pergi je mereka akan sukar untuk mendapat walaupun sepasang. Dalam masa 3-4 hari pun mereka sukar untuk mendapatkan kuda laut. Jadi mereka buat aduan dan mereka mohon pada waktu itu Institut Bioteknologi Marin baru ditubuhkan. Jadi kami di institut merasakan bahawa isu ni patut kita tangani. Walaupun kita berada di Pantai Timur, tapi sebab ia melibatkan hidupan di bawah laut, jadi kita pun mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat dan juga industri di situ iaitu Johor Biotech Corporation. Jadi Johor Biotech Corporation merupakan salah sebuah agensi di bawah kerajaan negeri dan setelah berbincang bersama-sama mereka bersetuju untuk memperuntukkan RM430,000 untuk kita melaksanakan projek konservasi dan juga bioteknologi kuda laut pada waktu itu. Jadi kenapa kuda laut? Sebab kuda laut ni dia kalau kita lihat dia ni unik. Haiwan ni adalah sejenis ikan, tapi ikan ni dia berenang secara vertikal. So maksudnya dia berenang menegak. Tak ada ikan yang kita tengok dia berenang menegak kecuali kuda laut. Betul. Dan yang istimewanya kuda laut ni bila dia mula berpasangan, dia akan kekal bersama pasangan dia seumur hidup. Jadi kalau pasangan dia termati, dia tak akan cari pasangan yang lain. Oh, ni ikon kesetiaan lah yang boleh diguna pakai. Ya. Dan kuda laut ni juga digunakan oleh pengamal-pengamal perubatan tradisional Cina sebagai bahan dalam perubatan mereka. Jadi ada banyak penyakit lah yang mereka gunakan kuda laut sebagai ingredient. Okey, tadi Prof dah sebutkan mengenai bila kita pergi ke pantai tu nampak bilangan tu semakin berkurang. Apakah faktor yang menyebabkan perkara itu berlaku sebenarnya? Okey, dia ada sama ada kuda laut ni ditangkap secara sengaja daripada kawasan liarnya. Kalau kita lihat fakta, sebanyak 20 juta kuda laut, individu kuda laut ditangkap setiap tahun. Banyak tu 20 juta. Dan dijual, dieksport ke negara-negara seperti China untuk dibuat ramuan perubatan tradisional Cina. Jadi kalau kita tengok kuda laut di Sabah pun kita akan nampak kuda laut kering ada dijual di pasar-pasar di sana. Jadi kita boleh bayangkan kalau setiap tahun 20 juta kuda laut, tentunya bilangan dia akan semakin lama semakin berkurangan. Jadi kita rasa sesuatu perlu dilakukan. Walaupun kuda laut ni bukan perkara yang baru, sebenarnya semenjak tahun 1970-an lagi terdapat banyak agensi yang cuba menternak kuda laut. Jadi tetapi bilangan dia semakin lama semakin berkurang. Sebab kuda laut ni dia punya tingkah laku dia di kawasan liar dan di kawasan yang kita bela dia berbeza. Jadi kebanyakannya mati sewaktu dalam proses konservasi itu. Okey, terima kasih Prof atas info yang sangat berguna untuk kita.
Nampak macam Hazilah sepi di ujung sana. Okey, kita tanya Hazilah lah pula. Pengalaman Hazilah terlibat dalam projek ni, boleh ceritakan sedikit tak? Okey. Saya terlibat dari projek ni bermula daripada 2017 lah. Di sini, bermula dari kosong, tak tahu apa-apa langsung pasal kuda laut. Masuk ke sini, diajar dari macam-macam modul dalam kuda laut ni kan. Dia ada daripada segi penyakit, dia ada dari segi makanan hidup, dari segi penternakan induk, macam mana nak jaga, macam mana nak bagi makan. So, benda barulah untuk saya kat sini. Lama-lama tu boleh adapt lah kat sini. Dia punya. So, pengalaman Hazilah dari 2017 sampai sekarang, Hmm. apa Hazilah rasa perkara yang paling Hazilah rasa berguna setakat ini? Sangat Um, memberi kesan kepada Hazilah. okay. Bagi saya lah kan, di sini saya ditugaskan untuk menjaga komuniti. Jadi, pengalaman baru tu bila kita ni berinteraksi dengan komuniti tu sendirilah. Yang mana kalau ditetapkan kat sini, seorang tu kena jaga untuk 10 orang Oh, komuniti okey. kampung. Jadi kalau macam saya kena jaga di kawasan air tawar besut. Yang mana ada yang lelaki, ada lelaki perempuan lah. Berumur lebih kurang dalam 50 ke atas dan kalau yang paling muda tu dalam umur 18 tahun lah macam Oh, tu. muda je. Jadi, ikatan dengan mula-mula tu cara nak berinteraksi tu a bit susah lah sebab saya kan, orang luar daripada ni kan. Dari Jadi, mana tu Hazilah? saya daripada Perak. So, Oh, cara Perak. Kita tahu nak akhirnya Perak. nak berinteraksi dengan orang Terengganu a bit susah tapi lama-lama tu boleh masuklah dengan diorang. So, sampai sekarang hubungan tu still okay dan diorang mudah untuk terima kita lah. Kita ajar dia, kita datang tempat dia, bukan siang je lah, malam pun kita datang tempat dia. Bercakap pasal malam tu, sebenarnya saya pun terlibat juga dalam program komuniti ni. Ada satu kampung di Besut ya, saya terlibat dengan komuniti Siam. So masalah utama adalah bahasa lah. Kalau bahasa Besut tu dia lebih kepada bahasa dialek Kelantan sikit bunyinya. Gitu. Lepas tu kita nak faham tu kadang kelik kelak tak faham apa pun. Gitu. Lepas tu bila lama-lama tu kita tengok layanan mesra bila kita pergi dia orang terima kita kan, sambutan tu sangat mesra lah. So kat situ kita tengok hubungan jaringan antara UMT sendiri dengan komuniti tu sangat akrab. So memudahkan kita mencapai objektif dalam ni lah. So kalau kita dapat lihat kalau kamera dapat fokus belah kiri dan kanan booth ni, kita nampak dua perkataan yang unik iaitu projek unduk-unduk dan Sentrek. Mungkin projek unduk-unduk mungkin Prof boleh terangkan sedikit. Apa itu maksud projek unduk-unduk? Adakah unduk-unduk dan kuda laut ni satu benda yang berbeza ataupun benda yang sama? Okey, sebenarnya unduk-unduk ni adalah dialek tempatan. Oh, dialek. Orang Terengganu lama dia panggil kuda laut ni unduk-unduk. Oh. Begitu juga di Makassar, mereka panggil kuda laut unduk-unduk. Jadi unduk-unduk ni kita gunakan sebagai ikon lah untuk projek kita. Sebenarnya projek ni telah diangkat oleh KPT pada tahun 2017 sebagai projek translational kuda laut. Jadi projek translational ni maksudnya kita pindahkan ilmu kepada komuniti di Setiu dan Besut. Jadi kita pilih 100 komuniti macam Hazila beritahu tadi. 100 komuniti ni kita latih dia. Kita latih dia dari segi macam mana nak uruskan kuda laut, macam mana nak uruskan makanan dia, penyakit dia, dan dari segi biological dia macam mana. So semua kita terangkan kepada mereka. Jadi kita ambil usahawan seperti saudara Amal dan saudara Hazila sebagai graduan usahawan sebenarnya untuk dilatih supaya dapat melatih orang kampung pula. Jadi fasa pertama kita latih graduan usahawan. Fasa kedua graduan usahawan ni pula melatih komuniti. Jadi kita ada 100 komuniti. Jadi kalau kita tengok Sentrek ni adalah ultimate-nya projek ini. Maksudnya selepas habis fasa 2 ni kita berhasrat untuk menubuhkan Sentrek iaitu Center for Seahorse Training and Conservation. Di sini kita akan panggil semua orang yang berminat tentang kuda laut untuk menjalani latihan dan kita akan letaklah charge sebagai penjanaan pendapatan kepada universiti dan kita jadikan dia sebagai platform untuk berkongsi pengalaman, berkongsi data dan sebagainya menerusi Sentrek. Jadi habis saja projek ni insya-Allah
Kalau dia berjaya sebagaimana yang kita rancangkan, kita akan ubah dia menjadi Sentret. Untuk nak fahami macam visi masa depan untuk Ya, projek ni lah. masa depan. Okey, seterusnya kita ke Hazilah semula lah. Bagaimana sebelum ni kita pernah ke Pulau Redang sebelum PKP kita datang. Betul. So kita buat satu program persampalan habitat dan survey mengenai kuda laut di sana. So mungkin Hazilah boleh ceritakan kepada penonton pengalaman dan output daripada program tersebut. Okey, kita pergi ke Pulau Redang dalam bulan 10 kalau saya ingat balik. 10. Awal bulan 10 masa tu. Pada permulaan tu nak buat survey tu kita dah target dah siap-siap untuk dalam 100 orang macam tu lah. Yang mana kita dah bahagi siap-siap kepada komuniti setempat kat komuniti Pulau Redang tu sendiri, orang kampung. Lepas tu kita ada yang industri punya, chalet, pengusaha chalet. Lepas tu dan kita juga ada pelancong lah. Kita dah bahagi siap-siap. Jadi kalau survey tu dia ada macam-macam reaksi dan macam-macam penerimaan lah kalau boleh saya cakapkan kat sini. Sebab ada yang okey dan faham dengan konservasi Prof. Dan ada juga yang memang tak ambil tahu langsung pasal konservasi. Tapi majoriti bagi pengusaha di sana, mereka menyambut baiklah niat kita untuk konservasi kuda laut tu sendiri. Agak menarik ya. Hmm. So sebenarnya dalam untuk segmen kuda laut ni kita terbahagi kepada dua, iaitu sesi santai berbicara macam ni bersama pihak Prof, dan satu lagi kita berlintas langsung di hatchery ataupun nursery kuda laut di hatchery Aquatrop. Mungkin kita dah dapat isyarat untuk kita bergerak lintas langsung ke hatchery Aquatrop untuk bersama saudara Zulhelmi. Okey? Terima kasih diucapkan kepada saudara Akmal Ali dan juga saudari Encik Nur Hazilah kita yang tadi ataupun sekarang ini masih lagi berada di DSM iaitu Dewan Sultan Mizan Zainal Abidin Universiti Malaysia Terengganu. Nampak seronok ya mereka di sana, maklumlah di bawah bumbung yang cantik, berhawa dingin. Nampak sejuk je. Saya pula kat sini panas betul rasanya, tapi tak mengapa. Sebelum itu, saya memberilah sesikat salam pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua yang sedang menonton kita menerusi alam maya ini. Yang dibawakan secara maya adalah kerana kita sudah maklum kerana virus COVID-19 masih ada di kalangan kita. Dan kita harap kita dah mampu menjaga sama sendiri dan kita masih belum menang. Oleh itu, kita telah menjaga SOP yang ditetapkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Sebelum saya berceloteh lebih panjang, lebih elok rasanya, untuk saya memperkenalkanlah diri saya terlebih dahulu ya. Nama diberi Muhammad Zulhelmi bin Muhammad Yusof. Apa dia? Muhammad Zulhelmi bin Muhammad Yusof, dan saya merupakan salah seorang petugas yang bertugas di projek penyelidikan kuda laut. Okey, kita di sini mengurusi program kita hari ini adalah untuk sesi saya lebih suka panggil seperti seakan-akan perkongsian ilmu lah kepada sesiapa yang menonton, pengalaman-pengalaman apa yang sebenarnya yang kami lakukan di sini. Jadi kita bawakan anda semua di sini di hatchery Aquatrop, dan sekarang ni kita berada di sudut ataupun nursery kuda laut bersempena dengan program Discovery UMT 2021 anjuran Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu. Okey, jika tadi Encik Saudara Akmal Ali dan juga Saudari Cik Nur Hazilah yang berada di DSM menceritakan atau memberi sedikit penerangan mengenai penyelidikan yang dijalankan di bawah projek penyelidikan kuda laut ini, sekarang saya akan bawakan anda semua
yang sedang menonton kita, adik-adik dan semua yang berada di DSM, untuk kita meneroka ataupun menyelusuri sisi-sisi unik kehidupan yang bernama unduk-unduk. Pernah dengar ke nama unduk-unduk tu? Okey, sebenarnya nama unduk-unduk ini adalah nama panggilan tempatan. Orang tempatan, orang Terengganu panggil unduk-unduk untuk kuda laut. Kalau saya panggil kuda laut lah, ataupun kita panggil seahorse lah. Bahasa Inggeris sikit lah. Okey, tapi unduk-unduk ini diberi ataupun dipanggil oleh penduduk tempatan di sini. Oleh itu, apa lagi kita tunggu? Let's go, Discovery Seahorse bersama dengan saya. Oleh itu, kita akan meneroka sedikit sebanyak mengenai kuda laut ini. Okey, kameraman, kita bergerak sedikit ke sebelah kanan saya. Ya, kita akan tunjukkan kepada anda semasa menonton di mana itu kuda laut. Kami di sini, untuk pengetahuan semua, seringkali dikunjungi oleh pelawat-pelawat dan juga kami seringkali juga mengadakan pameran di dalam UMT maupun di luar daripada UMT. Dan antara persoalan yang sering diajukan oleh mereka di luar sana maupun datang mengunjung kami, antara soalannya ialah kuda laut ni sebenarnya apa? Ikankah? Mamaliakah? Selalu persoalan itu yang sering diajukan. Okey, saya bagi masa anda 3 saat ya untuk berfikir. Ikan ke apa sebenarnya kuda laut ini? Okey, 3 saat dah berakhir. Ikan ataupun kuda laut sebenarnya dikategorikan dalam golongan ikan. Ini adalah kerana kuda laut itu mempunyai insang dan juga sirip untuk berenang. So, kita boleh kategorikan dia lah sebagai kategori ikan, ya. Okey, kita lihat sedikit. Di sini, saya bagi sedikit fakta lah. Di dunia, hampir mempunyai 50 spesies kuda laut dan di Malaysia saja, kita mempunyai 9 spesies. Dan di Universiti Malaysia Terengganu, di sini, di Nursery Kuda Laut, kita ingin menjangka untuk memperolehi 5 spesies kuda laut yang perlu ada untuk kita ternak dan jaga dia. Kalau kita menyelusuri sisi unit kuda laut, dapat kita perhatikan, boleh kita zoomkan sedikit lagi kepada kuda laut ini, di mana kalau kita dapat lihat, keunikan ialah bola mata kuda laut ini sebenarnya boleh bergerak 180 darjah di sebelah kiri dan juga kanan. Okey, boleh tengok sikit kat sini. Itu dia, kita lihat bola mata dia. Yang sebelah kiri boleh bergerak 180 darjah, yang sebelah kanan boleh bergerak 180 darjah juga. Itulah antara keunikannya. Dan untuk pengetahuan dia, saya bagilah sedikit fakta ya, di mana ikan layaran merupakan ikan yang paling pantas di dunia untuk berenang. Namun tahukah anda semua, kuda laut yang anda lihatkan tadi merupakan ikan yang paling perlahan untuk bergerak di lautan. Perlahan betul. Nampak betapa slownya mereka bergerak. Sebab itulah kita nak kata dia ni slow and steady lah kita kata ya. Dan saya bagi sedikit lagi fakta yang agak menarik lah sebenarnya, yang sering orang terfikir. Sebenarnya, tahukah anda semua, yang jantan lah yang sebenarnya mengandung dan beranak. Pelik bukan? Kalau kita lihat kepada manusia, sedikit berbeza. Kalau manusia, perempuan yang akan mengandung 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan ibu kita. So jangan derhaka kepada ibu, tapi juga jangan derhaka juga kepada ayah ya. Okey, dalam masa 2 ke 3 ataupun 4 minggu ataupun 1 bulan, kuda laut ini yang sejantannya akan melepaskanlah anak-anak yang dikandungnya. Anggarannya selalunya dalam 100 ke 1,500 ekor. Dan antara fakta yang lagi menarik yang boleh saya kongsikan kepada anda semua yang menonton ini, pergerakan kuda laut adalah secara vertikal, iaitu secara menegak, bukan secara horizontal, itu mendatar. Kalau tengok ikan lain kan, dia bergerak secara mendatar. Jadi bagi kuda laut, dia lebih bergerak secara vertikal, bukannya horizontal. Okey, kalau kita dapat lihat ya di aquarium ini, ini adalah pasangan ataupun kuda laut adalah kita pasangkan di sini dan diletakkan dalam satu aquarium untuk mereka, apa kita panggil, kenen-kenen mengenali antara satu sama lain lah. Inilah induk yang ada di sini. Dan kalau kita bergerak sedikit kameraman ke sebelah kanan kita, di sini adalah induk ataupun yang dilahirkan di sini ada anak kepada yang saya tunjukkan sebelah kiri tadi. Kalau ini kita panggil dia F1. Bukan F1 yang litar tepang semua tu ya. Tidak, salah sama sekali. F1 ini adalah panggilan kepada generasi kuda laut. Kenapa dipanggil F bukan Y bukan Z?
Okey, fikir-fikirkan ataupun huruf lain, fikir-fikirkan kenapa, nanti saya tanya balik ya. Kalau tadi kita bercakap mengenai kuda laut F1 dan sebagainya, kita bergerak pula ke sebelah kiri saya untuk kita teroka dengan lebih mendalam. Kalau tadi saya bercakap mengenai pasangan, jadi macam mana kita nak kenal mana tu jantan, mana satu betinanya? Okey, kita dapat lihat Encik Fahmi kita sedang sibuk di sini. Maaf kami mengganggu seketika. Kita nak bercerita sikit kepada penonton kita. Sebelum tu saya perkenalkan diri Encik Fahmi ya. Encik Fahmi juga merupakan salah seorang petugas lah di projek penyelidikan kuda laut ini. Beliau bertanggungjawab dalam menjaga dan memasangkan apa kita panggil? Pemasangan dia? Pemasangan Indo. Lebih kena matchmaker lah ya. Okey, Encik Fahmi. Alang-alang tu kita tunjuk sikit kepada penonton kita apa yang Encik Fahmi sedang lakukan. Okey, kalau tadi Encik Fahmi, kita saya diterangkan sikit mengenai jantan betina. So, macam mana kita nak kenal jantan dan betina kuda laut ini? Okey, untuk kita kenal jantan dan betina kuda laut, kita dapat lihat dengan adanya kantung. Yang ada kantung sebenarnya adalah jantan, dan yang tidak ada kantung kita boleh kenal dia sebagai betina. Kalau macam ni? Kalau ini? Untuk yang di depan ni kita boleh nampak dia ada kantung, jadi dia jantan. Oh, Kalau yang yang jantan tidak lah. ada kantung kita panggil dia betina. Oh, dari sudut pandangan luarannya lah akhirnya. Okey, macam tu je nak tahu ya jantan betina. Okey, maknanya tadi saya sebut yang jantan mengandung, di sinilah disimpan anak dia. Telur dia. Dalam perut. Okey, dalam kantong macam tu rupanya. Yang jantan akan ada kantong. Yeah. Okey, Encik Fahmi, boleh kita terangkan sikit kepada yang sedang menonton kita. Bagaimana pula kalau kita nak pasangkan mereka pasangkan kuda laut ini? Macam mana Encik Fahmi pasangkan mereka? Oh, kalau dalam hatchery ni, kita ada dua cara. Yang pertama secara alami, iaitu kita alami. pilih daripada laut sendiri, memang dah datang dipasangkan. Kita dapat tu memang dah dipasangkan secara alami daripada laut sendiri. Dan yang kedua, kita boleh buat kita pilih di mana kita letakkan satu kawanan atau satu kumpulan kuda laut yang banyak. Kita akan tengok mana-mana yang melekat dua ekor tu, kita akan ambil. Oh, maknanya dalam proses kita letak satu tangki, dia kenal lah sama sendiri. Oh, bagus ya. Proses mengenali itu penting ya, yang sedang menonton. Okey, Abang boleh tak kita gerak sedikit lagi ke depan sini untuk kita tunjukkan kepada penonton kita apa lagi yang ada di sini sebenarnya. Okey, Encik Fahmi, alang-alang kita bergerak tu, bagaimana sebenarnya kita nak tahu? Kalau tadi kita bercakap mengenai kalau kuda tu mengandung, yang jantan mengandung, macam mana kita nak tahu yang kuda yang jantan ni sedang mengandung sebenarnya? Oh, kalau ikutkan, biasanya yang mengandung kita akan lihat perbezaan di mana kantong dia akan terlebih besar daripada yang normal. Biasanya warna kantong sendiri akan lebih pekat, menegang serta membesar, bulat. Oh, kiranya kalau kita lihat sekarang ni, yang ni biasa normal ni kan? Normal. Maknanya kalau dia ada telur, ada anak kat dalam tu, dia proses pengeraman dia akan besar lagi lah. Wow, macam itu ya, agak menarik ya. Jantan borai rupanya. Maafkan dia jantan borai tu, saya tak katakan anda semua ya. Kita bercakap mengenai kuda sekarang ni. Okey, Encik Fahmi, alang-alang kita melihat kuda laut ini. Dari sudut saya perhatikan di sini, ada sedikit perbezaan warna ataupun color kepada kuda-kuda laut ni. Boleh terangkan kenapa ada perbezaan warna di situ? Perbezaan warna sebenarnya, setiap spesies kuda laut dia mempunyai warna tersendiri. Contohnya kita ambil contoh sebagai spesies yang kita ada di sekarang ini, Hespinofissimus. Dalam Hespinofissimus ni ada 4 color, ada dalam 3 atau 4 gitu lah untuk color asal dia. Oh, color asal. Putih, kuning, coklat, merah batu. Oh. Jenis-jenis color asal dia, body dia. Oh, menarik. Dia boleh berubah warna. Boleh berubah bertukar wajah tak? Boleh. Boleh bertukar wajah? Wajah tidak. Tidak ya, warna saja. Wajah seakan-akan sama dengan kuda. Macam tu. Okey. Kalau tadi kita Cik Fahmi kata dia boleh berubah warna. Okey, saya nak tanya lah. Kenapa dia boleh berubah warna? Mungkin ada faktor-faktor yang menarik dia untuk nak tukar warna kuning lah, nak tukar warna putih lah. Senang pula hidup mereka. Ya. Oh, kenapa Cik Fahmi? Menarik soalan ya. Encik. Untuk tukar perubahan color ni biasanya dia lebih kepada untuk penyamaran daripada pemangsa, dan juga untuk menggoda pasangan. Memikat lah, menggoda. Menarik. Oh, maknanya dia berubah warna tu bergantung kepada nak menyorok daripada pemangsa, lepas tu nak memikat. Okey, kalau kita adik-adik ataupun yang sedang menonton sekarang nak keluar jumpa Pak Oi, jumpa Mak Oi, mesti nak solat-solat sikit kan? Ya, contoh. Okey, Encik Fahmi, kita berbalik kepada kuda semua ya. Okey. Saya dapat melihat dalam ini terdapat seakan-akan dua
spesies yang berbeza ataupun dua kuda yang berbeza? Boleh terangkan sikit? Kenapa saya lihat seakan bentuk luarannya seakan sedikit berbeza? Apa yang dilakukan di akuarium ini sebenarnya? Untuk akuarium ni kita ada dua spesies yang berbeza. Kita Oh, ada berbeza. hash Tremaculatus yang di mana yang warna kuning ini. Oh, yang ni corak yang dalam pattern skrin sekarang ada tu. warna hitam dekat dia punya badan belakang tu. Dan yang di atas sana di belakang, bahagian belakang di atas adalah Kamera boleh zoom sikit? Spinocystimus. Di mana badan dia kita akan lihat berduri tumpul sedikit. Dan ada corak pattern pattern secara horizontal dekat badan dia. Oh, dia Melintang. Okey, kita boleh lihat di dalam ni adalah dua spesies Dua berbeza spesies lah. berbeza. Tapi dia adalah jantinanya adalah berbeza sebenarnya. Jantina berbeza, jantan dan betina. Kenapa dilakukan tak apa ke dia diletakkan dalam satu akuarium yang Tak sama? apa, sebab kita nak melakukan something yang baru, iaitu kita nak buat cross breeding, kacuk. Oh, cross breeding ataupun dalam bahasa mudahnya kacukan di antara satu spesies lah, dua spesies yang berbeza. Dua spesies yang berbeza. Oh. Untuk kita dapatkan something Baru lah kayaknya. Oh, kalau ada ni dapat anak baru lah. Oh, kena fikir tu anak tu nama apa ya. Agak pelik di situ. Tapi agak menarik untuk kita kaji. Dalam tempoh sekarang ni adalah tempoh percubaan. Oh, percubaan. Tapi insyaAllah tak saya kita dapatkan tu. Dan dia tak bergaduh Kita tak. Oh. Untuk setakat ni apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, tidak ada pergaduhan sesama antara spesies lah. Tapi menariknya bila Cik Fahmi menyentuh pasal tiada pergaduhan, adakah interaksi seperti Cik Fahmi katakan menggoda sesama sendiri? Oh, kalau Okey. setakat ni selama Apa term dia sebenarnya menggoda tu? Memikat lah kan, memikat. perkataan yang senang Senang sikit lah. Kalau tadi Cik Fahmi kata, saya tanyakan tak ada istilah bergaduh, interaksi bergaduh dan sebagainya. Bila melakukan cross breeding ataupun kacukan sama dua spesies berbeza ni, dah nampak hasil tu? Maksud saya, interaksi di antara dua spesies ini dah kelihatan ke belum? Oh, kalau ikutkan kita di sini untuk panjang pemerhatian daripada 6 bulan yang lepas, kita boleh lihat kuda kedua-dua ekor ni biasanya akan melakukan tarian. Kita nampak perubahan colour dia waktu dia nak buat itu tarian. Dan ada yang melepaskan telur, yang si betina melepaskan telur. Jadi kita suspect dua ni dia saling memikat. Cuma sebarangkali telur untuk masuk dalam kantung tu belum ada. Oh, arti kata lain, fasa-fasa mengorak dan memikat tu ada. Cumanya mungkin lebih lama perlu dikenali sama lain. Mungkin Cik Fahmi boleh ajar dia ayat cinta sikit. Bergurau saja Cik Fahmi. Tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada Cik Fahmi teruskan kerja anda. Saya teruskan lagi dengan apa yang sedang berlangsung di sini. Okey, dalam masa kita berceloteh-bercerita ini, kita tunjukkan sikit apa infrastruktur ataupun barang-barang ataupun keperluan yang ada di nursery kuda laut ni. Boleh terlihat dekat belakang saya, kita ada rawatan tangki rawatan air tu. Lepas air diterima di pump daripada pantai, dimasukkan dalam tangki utama di hatchery aquatrof yang kita ambil di sini, dimasukkan dalam tangki rawatan air. Dengan sedikit rawatan lah. Dan jika kita lihat di bawah ini pula terdapat 3 tangki ini lebih kepada perbezaan saniti. Arti kata lain, ada yang masin sedikit, yang kurang sedikit untuk memudahkanlah kerja-kerja pengkotoran dan sebagainya. Dan dekat sebelah sana pula kita ada tangki ternakan Artemia. Nanti kita cerita yang lebih lanjut apa itu Artemia dan sebagainya. Untuk kita teruskan lagi, kita bawakan lagi anda semua untuk kita teruskan penerokaan kita di sini di nursery kuda laut di bawah projek penyelidikan kuda laut misi Malaysia Terengganu. So, apakah kita bergerak kepada anaknya pula? Macam mana bentuk fizikal anak kuda laut itu? Ya, dalam sesama kita ada Encik Faizal kita yang sedang memberi makan namanya. Maaf juga ganggu sedikit ya. Boleh je. Okey. Kalau tadi Fahmi ada menerangkan pasal induk ya. Jadi di sini ialah ada anak juvenile ya. Kita terangkan sedikit kepada penonton, kepada adik kita sedang menonton, fizikal anak kuda laut ini sendiri sebenarnya. Macam mana bentuk dia? Okey, Assalamualaikum adik-adik yang menonton. Okey, apa yang kita ada sekarang dekat projek kita ni adalah anak hasil daripada gabungan FY dengan induk yang kita kacuk daripada Bali lah. Jadi hasilnya kita dapat F2 lah kat sini. Kita kan F2. Okey, bentuk fizikal dia adalah kita boleh comparekan dengan mana induk ni. Jadi kita tengok kat sini, mana bentuk dia adalah sama je dengan yang induk yang kita dah adik-adik tengok tadi tu.
Maknanya ada muncung, ada strike, ada dia punya bentuk badan tu tajam sikit. Memang dia akan komplit sama dengan hiu dia. Beranak-beranak je, beranak-beranak. Tergana saya. Beranak-beranak je terus Terus bentuk ada. rupa macam induk dia lah. Memang okey. sama dengan dia punya sifat ibu bapa dia lah. Kalau Parent dia tu. parent. Okey. Kalau ikut saiz dia bila dilahirkan tu. Okey. Dia untuk anak ni kita terima tu saiz dia ada kecil. Untuk spesies Bobori ni dah 1 cm lah. Kecil. Kecil dia. Dia okey. boleh kata seakan-akan jenis pada. Macam tu Okey lagi besar lagi sikit lah. Besar lagi tapi Ya, ya. mesti lagi bentuk dia macam kuda betul lah. Kuda laut. Betul. Jadi kita bila dapat anak tu kita kena bagi dua lah. Jadi ada step, ada peringkat-peringkat dia. Maknanya usia sehari hingga 30 hari tu kita panggil fry lah. Untuk stage fry lah. Ya. Dia stage je. Jadi kat sini kita ada sistem dah untuk 30 hari ada, untuk yang dah lebih 30 hari pun ada. Inilah. Jadi apa yang kita nampak yang anak yang kita ada ni F2 yang sudah berusia 100 hari ke atas lah. Yang ni apa kita tengok ni ada F Bobori, F2 dihasilkan untuk di pairkan lagi, dipasangkan lagi dengan Induk akan datang lah. induk akan datang. Ya, Kalau betul. saya tambah lagi soalan Cik Faizal lah. Kalau besar ni, yang tadi aku 100 lebih kan, peringkat mana yang kita boleh kenal dan boleh tengok dah? Yang ini dah jantan, yang ini betina. Okey, kita boleh tukar dia peringkat remaja dah ke al dewasa. Tak ada masa lah pergi dulu ni. Bila dah usia 4 bulan ke atas tu dia dah pembentukan kantung tu dah ada. Jadi kat sini pun kita boleh tengok dia pun dah nak masuk ke 4 bulan, kita boleh tengok dia punya kantung ada perbezaan kat situ. Kan ni saiz ni dah boleh nampak lah jantan betina ni. Ya. Bila dah usia 3 bulan ke atas lah. Dia bergantung juga pada pemakanan lah. Pemakanan. Ya, Betul. betul. Kalau tadi kita projek ni lah lebih kepada konservasi pemeliharaan kembali kan. Saya nak tanya sikit lah, kalau kita comparekan dengan secara natural di alam lautan dan sekarang yang kita buat di sini, dari sudut kelangsungan hidup ni macam mana sebenarnya? Okey, kalau itu kata fakta lah kan, apa yang kita orang dah pernah buat research, kebanyakan kalau semua jadi ni adalah bawah 1% lah. Tapi bila kita buat sikit, ada kajian sikit dengan ada kurungan kata, tiruan ni maknanya survivor tu boleh pada 25 ke atas lah. Maknanya tinggi. Kita hidup pada 20. Bergantung pada makanan juga kematangan Hidup sendiri hidup lah. tu dengan fry laut lah. Laut je lah. Tadi saya pernah beritahu kepada yang menonton kita bahawa bahawasanya anggaran telur ataupun anak adalah 100 ke 1,500. Maknanya daripada jumlah yang banyak itu hanya segelintir ataupun sedikit saja yang akan survive sebenarnya. Betul, saudara itu. Macam tu ya. Jadi dari sudut tu pula, apa pemakanan yang untuk saiz-saiz anak atau fry ini? Okey, sekarang kat situ sini kita ada bilangan hari 1 hingga 30, 100 hari ke atas, 90 ke atas, maknanya benih anak yang berusia 1 hingga 30 hari tu kita bagi makan adalah coffee pot, rotifer, tapi bergantung pada saiz mulut. Macam tu. Saiz mulut tu. Mana kita nakkan pun akan bergantung pada saiz mulut. Jadi awalnya adalah rotifer lah. Faham. Betul. Macam kita lah manusia je. Baby mestilah nak makan nestom, benda-benda lembut dulu. Takkanlah bagi makan nasi tu macam tu. Betul. Sedap lagi, tambah-tambah sedap lagi tu bagi atimia, lepas tu enrichment tambahan lagi. Makan tambahan lah untuk pembesaran dia. Okey, Cik Azhar, terima kasih untuk sudut terima Island kasih. Juvenile ini. Terima kasih. Alang-alang kita dah berada di sudut ini, apa kata kita mengenai dengan lebih dalam lah mengenai kuda laut. Alang Cik Aziz ada. Saya sorry mengganggu sedikit. Boleh. Okey, kita kenalkan diri sedikit. Ini adalah Cik Aziz, saudara Aziz. Dia juga merupakan salah seorang petugas untuk penyelidikan kuda laut ini. Dia di bahagian modul makanan hidup Cik Aziz. Okey, Cik Aziz, saya tanyalah sedikit soalan untuk kita berikan, kita terangkan kepada yang menonton. Antara makanan-makanan ataupun jenis-jenis makanan kuda laut yang ada di sini sebenarnya. Mengikutkan dalam projek ini, makanan yang kita ternak adalah seperti rotifer, coffee pot, atimia, algae, yang mana dia dikategorikan sebagai plankton sebenarnya. Seperti saya dengar seperti Cik Faizal sebutkan tadi ada rotifer, coffee pot dan atimia antara salah satu ya. Di bawah plankton. Okey, bila bercakap mengenai plankton, boleh tak Encik Aziz terangkan kepada yang belum tahu apa itu plankton sebenarnya? Bukan plankton ini adalah sebenarnya organisma hidup yang bersaiz kecil yang boleh diberikan kepada macam anak kuda laut lah. Anak kuda. Kalau anak ikan boleh bagi makan? Itu boleh. Maknanya plankton ya.
Okey, kalau plankton ni diberikan kepada anak-anak ikan dan juga anak perut, maknanya bersaiz kecil lah plankton tu. Ya, plankton ni juga dia terbahagi kepada dua, iaitu plankton dan juga phytoplankton. Oh, zooplankton dan phytoplankton. Okey, agak menarik di situ. Okey, kita bercakap mengenai zooplankton dulu dah. Boleh cerita diterangkan apa itu pula zooplankton sebenarnya? Zooplankton ni adalah jenis macam binatang lah. Seperti rotifer, copepod dan juga artemia lah. Yang mana yang kita ternak di dalam projek kuda laut ni. Yang mana kita adalah untuk menjamin kelangsungan kuda laut. Oh, maknanya bagi makan lah untuk memastikan makanan tu ada dan mencukupi Sentiasa lah. ada je. Okey, alang-alang tuan, apa sebenarnya Cik Aziz dah buat tadi? Oh, yang Tunjukkan sekarang tadi. ni saya sedang memantau lah artemia yang telah kita ternak di sini. Oh, Seperti ini mana yang adik-adik nampak ini adalah yang bersaiz 10 hari. kat sana dah macam banyak je. Boleh Ya, tunjukkan ya. sikit kepada penonton kita. Boleh ambil tu dia. Okey, boleh. Okey, alang-alang Cik Aziz ambil dia. Nanti kita tunjukkan kepada anda yang menonton sekarang apa itu artemia. Oh, agak menarik bentuk dia Cik Aziz. Apa Ya. bentuk dia ni? Seperti yang dapat dilihat ini adalah artemia yang seakan-akan bulu ayam. Oh, bulu ayam Ya, betul-betul. ya. Saya lihat apa seakan bulu ayam. Okey, ya. kalau kita tahu artemia ni ada tak nama-nama lain yang dipanggil? Kalau dalam bidang ikan hiasan, orang lebih dikenali sebagai BBS ataupun sea monkey. Oh, BBS tu apa Cik Aziz? BBS itu adalah baby brine shrimp. Oh, dia boleh kategorikan sebagai bawah golongan udang juga ke macam mana? Dia spesies udang juga. Okey. Okey, alang-alang Cik Aziz tengah pegang ni, boleh tahu kalau saiz seperti ini sesuai untuk diberi makan kepada peringkat kuda laut yang mana? Kalau seperti yang dapat dilihat ini adalah yang bersaiz lebih kurang 1 cm, yang berusia lebih kurang 10 hari. Yang ini adalah sangat sesuai kepada kuda laut yang kita ternak di sini. Oh, ini sesuai untuk ternakan di sini lah. Ya. Kalau tadi Encik Aziz ada tunjukkan kita kan, ini Ya. artemia besar yang sesuai untuk induk, tersatu kat saya, induk kuda laut. Bagaimana pula dengan pemakanan di peringkat anak kuda laut? Mungkin ada yang lebih kecil daripada itu selain Ya. daripada rotifer dan copepod. Ada juga di sini. Okey, kita boleh bergerak sedikit ke bahagian sini. Oh, mana tadi? Oh, kecil je sebenarnya. Yang ini adalah anak yang berusia lebih kurang 3 hari. Oh, yang ni yang- ini adalah artemia lah kayaknya. Artemia yang bersaiz 3 hari, yang mana sesuai untuk peringkat juvenile ataupun fry kuda laut. Oh, Dia bergantung kepada peringkat ni lah, dia punya stage kuda laut tersebut. Oh, kiranya daripada saiz ni dapat saya yang Cik Aziz tunjukkan tadi. Ya. Oh, dalam arti kata lain, pemakanan kuda laut ataupun artemia ni bersesuaian lah dengan pelbagai peringkat sumber sarang kuda laut sendiri. Ya. Kalau bagi yang kecil, yang juvenile boleh bagi saiz ni. Kalau ya. yang besar boleh bagi saiz besar. Ya. Oh, agak menarik ya perkuturan artemia. Maknanya kena kotor dulu artemia baru boleh bagi makan kepada kuda laut selain daripada rotifer dan juga copepod itu tadi. Ya. Oh, agak menarik ya. Kalau tadi Encik Aziz sebut pasal zooplankton, dia semualah dalam golongan zooplankton. Tadi ada kita disebut pasal phytoplankton. Boleh Encik ni, mungkin kita boleh ke ruangan phytoplankton. Oh, ada ruangan kat sana. Ya, Okey, ya, boleh ya. kita bergerak ke sana. Okey, sambil-sambil kita bergerak ke ruangan kultur phytoplankton dia kan. Ya. Kita tunjukkan juga kepada penonton apa keadaan kita di sini sebenarnya. Inilah rutin-rutin yang ada di sini, kita boleh lihat. Kalau kita lihat sekarang Encik Fahmi daripada pemasangan tadi sedang melakukan kerja-kerja melihat mikroskop nampaknya. Ada benda di cari tu. Okey, kita ada Encik Ali sedang membuat semakan air dan sebagainya. Okey, Encik Ali? Ya. Kita hai sikit kepada penonton kita. Ini Encik Ali, dia lebih kepada sistem dan juga kualiti air lah. Dia sedang menyemak lah keadaan kondisi air kita macam mana. Okey, alang-alang kita dah berada di sini. Di sini ya, Cik Aziz? Ya, inilah ruangan phytoplankton yang kita buat di sini. Oh, inilah ruangan Iya, phytoplankton ya. Di mana di Warna sini hijau betul lah. ya, di sini merupakan ada beberapa spesies algae lah. Oh. Seperti yang dapat dilihat ni, di atas ni adalah ruangan chlorella. Apa yang sekali lagi Cik Aziz? Chlorella. Chlorella. Betul saya Iya. sebut? Okey. Berbelik dah saya sebenarnya. Yang di bawah ni juga adalah ruangan chlorella juga. Di mana yang dapat dilihat dia punya warna agak berbeza lah. Oh, okey, saya tanya Cik Aziz. Kita ada mengenai pengkulturan hijau, chlorella dan sebagainya ni. Apa tujuan sebenarnya pengkulturan algae terhadap ternakan kuda laut ini? Ya. Kalau nak diikutkan algae ini adalah merupakan spesies yang sangat kecil yang mana kita enrichkan ataupun perkayakan kepada zooplankton iaitu rotifer copepod sebelum kita diberikan kepada anak kuda laut. Oh, dia katanya air hijaunya yang tadi Cik Aziz berikan kepada rotifer, copepod dan sebagainya untuk dijadikan makanan tambahan lah pada makanan itu. Okey, boleh tak tunjukkan lagi apa lagi yang sebenarnya ada di ruangan pengkulturan air hijau Di ini? sebelah sini juga ada beberapa spesies lain lah.
seperti yang dapat dilihat juga, ini adalah Nanochloropsis. Nano, okey. Agak panjang ya nama-nama dia. Mungkin boleh ingat ya. Nanochloropsis ya. Warnanya agak berbeza bergantung kepada spesies algae tersebut. Oh, sebab tu saya boleh lihat ada sedikit perbezaan warna. Yang tadi seakan-akan hijau sedikit, yang ni macam gelap kuning-kuning sedikit ya. Ya. Oh, ini adalah Nanochloropsis. Ada spesies-spesies lain lagi Yang ini juga adalah spesies algae juga, iaitu Isochrysis. Isochrysis, Nano, Iso, okey. Nano Iso Chlorella. Oh, itu adalah antara nama-nama yang common yang ada di projek kita kenal di sini. Okey. Okey, ini akhirnya antara perkuturan yang ada di sini Cik Ali kan. Oh, arti kata lain kalau saya rumuskan lah Cik Ali ya. Boleh. Phytoplankton itu merupakan makanan kepada zooplankton seperti rotifer, copepod dan artemia tadi. Jadinya zooplankton itu pula dijadikan makanan kepada kuda laut. Dia lebih kepada rantaian makanan, hierarki lah nampaknya di situ. Oh, untuk beri makan kepada kuda kita perlu ada zooplankton. Untuk menjaga zooplankton kita perlu ada phytoplankton. Dan phytoplankton ada tumbuhan so dibuat makanan sendiri dan kita kena bagi kepada dia. Okey, itu saja untuk sudut pengkuturan air hijau. Terlupa. Jadi, alang-alang seperti pada di sini, saya akan tertarik dengan palang ini sebenarnya. Apa sebenarnya? Boleh ceritakan sikit kepada penonton kita? Ini adalah cara kita ternak coffee pot di dalam balang lah. Oh, ini adalah coffee pot yang diberi makanan seperti Cik Fazal tunjukkan tadi. Halus je benda ya. Kalau boleh dapat dilihat, ini adalah beberapa spesies lah. Antaranya Apocyclops, Tisbe. Nama-nama dia agak panjang juga ya. Tapi mungkin boleh lihat dengan mikroskop lah sebenarnya kan. Untuk ditunjuk macam ni, kalau tak nampak tu kita tengok dengan mikroskop lah. Okey, inilah peternakan untuk kita juga kopi pot lah ya. Di dalam ni diberi pencahayaan dan sebagainya. Okey, kita dah bercerita panjang mengenai peternakan dan perkuturan kuda laut yang ada di sini. Okey, sebelum tu kita tunjuk sikit apa yang ada dekat sini. Okey, sedikit tengah buat kerja. Okey, lambat sikit Fahmi. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada petang ni. Okey, teruskan bekerja ya. Okey, yang sedang menonton saya sekarang ni, kita dah tunjukkan secara keseluruhan apa yang ada di situ. Saya rumuskanlah sedikit apa yang berlaku pada petang ini, di mana kuda laut adalah spesies yang amat unik bagi kehidupan laut. Dan dalam masa yang sama, spesies ini adalah spesies yang telah terancam. Oleh yang demikian, UMK Semasa Terengganu di bawah projek penyelidikan kuda laut ini mengambil inisiatif untuk menjalankan penyelidikan dan juga konservasi agar spesies ini terus wujud di lautan kita. Oleh demikian, tindakan kita hari ini, saya selalu berpesanlah tindakan kita hari ini yang akan mencorakkan masa depan. Saya ambil satu petikan dalam bahasa Inggeris ya, nak cakap bahasa Inggeris sedikit lah. Our past, our present and whatever remain of our future absolutely depends on what we do now. Apa yang saya katakan, moga generasi yang akan datang masih dapat menikmati keindahan alam dan juga khazanah yang ada dan masih kekal untuk mereka nikmati pada masa akan datang. Sedar tak sedar, kita telah pun di pengakhiran penerokaan di projek penyelidikan kuda laut ini. Lama rasanya saya berceloteh panjang, tiba-tiba tekak yang rasa haus dah berceloteh kan. Mungkin ada daripada apa yang cuba kami sampaikan di sini mengenai penerangan kepada rakan-rakan saya, pekerja yang lain daripada projek penyelidikan ini terbuka minda kepada saudara dan adik-adik untuk lebih mengenali dan terbuka minat terhadap UMT. Apa bidang tujuannya, apa kajian-kajian jalankan keunikan dan wow factor yang terdapat di sini di Universiti Malaysia Terengganu iaitu UMT. Oleh demikian, yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai UMT, apa segala bidang yang ada di UMT, boleh layari di laman sesawang FB UMT itu Universiti Malaysia Terengganu. Type je UMT, anda akan dapatlah page UMT di situ. Dan jika anda ingin mendapatkan maklumat mengenai projek penyelidikan kuda yang kami jalankan di sini, anda boleh melalui laman sesawang kami di FB iaitu Seahorse Community ataupun follow kami di IG iaitu Seahorse Community UMT. Kalau nak follow IG saya pun boleh, Helmi Mak. Tak apa, bergurau je. Tapi kalau follow, apa salahnya? Okey, untuk pengetahuan semua sebelum saya mengakhirkan segala celoteh saya petang ini, projek ini adalah projek kerjasama di antara Institut Marine Bioteknologi iaitu IMB dengan kerjasama Fakulti Perikanan Sains Makanan iaitu FPSM yang diketuai oleh yang dihormati Profesor Dr. Muhammad Effendi bin Abdul Wahid. Akhir kata dari saya, sabar. Saya dari pihak projek penyelidikan kuda laut ini dan rakan-rakan saya tadi memohon ampun dan maaf anda ada tersalah pertuturan. Maklumlah panjang saya celoteh dan terkurang manis dalam senyuman. Last kali saya senyum. Dan senyuman teralpa tanpa sedar sepanjang
saya dan kami semua memberi maklumat dan berkongsi ilmu di sini dari Nursery Kuda Laut di Hatchery Aquascape Universiti Malaysia Terengganu. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari saya, Muhammad Zuhaimi Muhammad Yusof, mengunduri dan kembali semula ke Zilah dan juga Akmal di DSN Dewan Sultan Mizan. Okay, bye-bye. See you again. Okey, terima kasih kepada saudara Helmi di sana. Saya dengar pun saya pun macam kering tekak dengar. Lama betul. Okey, sebelum kita berakhir sesi kita pada petang ni, mungkin Hazilah buat sikit mempromosikan media sosial untuk projek Unduk-Unduk. Okay, kalau boleh pada semua kita ada kita punya Facebook Seahorse Community dan juga kita punya IG lah Seahorse Community juga. Jadi boleh Bismillahirrahmanirrahim. follow dan Assalamualaikum Facebook warahmatullahi untuk tahu lebih lanjut kita punya tentang apa lanjutan lah tentang projek kita, dan juga kita mungkin akan ada next kita punya projek bersama dengan Redang Pelangi Resort kan Akmal? Ada betul. First Seahorse Underwater Hotel, insyaAllah. Okey tu ya. Okey, mungkin tadi kita tak berapa jelas. Kita mungkin tengok banyak kuda laut dekat sana tadi kan. Mungkin pihak Prof boleh terangkan spesies apa yang kita ternak di UMT, dan mungkin Prof boleh buat konklusi lah untuk segmen kita pada petang ni. Silakan Prof. Okey, di depan kita ni ada 4 spesies kuda laut yang telah dikeringkan. Yang ini adalah Hippocampus comus. Ya, Hippocampus comus. Ini Hippocampus kuda. Ini adalah Hippocampus tremaculatus dan ini Hippocampus berberi. Jadi semua ni ada nilai perubatan tradisional yang mempunyai harga. Ada satu lagi yang tak ada dekat sini iaitu Hippocampus spinosismus. Jadi itu adalah 5 spesies yang ada di hatchery kuda laut UMT. Dan setakat ni hatchery kita mempunyai spesies yang paling banyak diternak di negara kita. Satu pencapaian yang agak membanggakan bagi kita. Mungkin Prof boleh buat satu konklusi untuk segmen kita pada petang ni. Okey, kepada golongan nelayan ataupun pesisir, kalau jumpa kuda laut sama ada tertangkap pada waktu dia bubu ikan dan sebagainya, jangan dikeringkan kuda laut tu, tapi hantar kepada hatchery kuda laut kami supaya kami boleh bela dan ternak dan multiply bilangan dia dengan lebih banyak lagi. Bersama kita memelihara khazanah kuda laut kita. Okey, saya rasa sampai situ sahajalah segmen kita pada petang ni. Sebelum berakhir, saya akhirilah. Tadi dah buka dengan pantun, akhir dengan pantun jugalah. Dari Besut ke Tanjung Jara, singgah belara beli ikan laga. Tibalah masa akhiri bicara. Sekian sahaja dari kami bertiga. Okey, saya Muhammad Akmal bin Ali ingin memohon maaf mewakili projek Unduk-Unduk dan kru produksi sekiranya ada tersilap bahasa dan tutur cara. Okey, kita dah tamat. Sekian saja dari Dewan Sultan Mizan UMT.